Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhsin. Nombor matrik saya 057385. Saya merupakan pelajar Diplomat Teknologi Maklumat. Pada minggu lepas, setiap pelajar telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menghasilkan sebuah cerita yang mana cerita itu perlulah direka, dihurai 100% daripada idea pelajar-pelajar tersebut. Kumpulan kami memilih tajuk Perjalanan Seorang Gangster. Antara sebab kenapa kami memilih tajuk Perjalanan Seorang Gangster ini, yang pertama ialah bagi kami tajuk ini amatlah simple dan mudah untuk difahami. Antara isi yang tersirat dalam sinopsis cerita ini ialah perebutan atau pergaduhan untuk menjadi yang paling terkuat di Kuala Lumpur dengan menerusi pergaduhan yang dirancang oleh mana-mana kumpulan agar kumpulannya berjaya mendapat tahta sebagai kumpulan yang terkuat di Kuala Lumpur. Perkara ini berlaku di hadapan rakyat-rakyat Kuala Lumpur dan ianya amat menyedihkan dan memburukkan imej negeri tersebut. Selain itu, banyak lagi perkara-perkara yang dapat memberi pengajaran kepada kita. Contohnya, seseorang yang gangster mencuba untuk mengubah dirinya kembali kepada jalan yang benar menerusi beberapa cara dan sebagainya. Perkara tersebut dapat membuka mata kita bahawa seseorang yang gangster tidak semestinya akan menjadi gangster selama-lamanya. Mereka juga layak mendapat hidayah Allah dan berusaha untuk mengubah dirinya kembali kepada jalan yang benar. Itu saja dapat saya kongsikan berdasarkan sinopsis ini. Banyak lagi perkara-perkara yang menarik dan saya harap sinopsis ini dapat memberikan pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Yang kedua, yang kami memilih cerita ini adalah kerana cerita ini banyak pengajaran dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil dalam cerita ini. Contohnya, kita boleh menjadi seperti Azhar yang insaf selepas menjadi gangster, selepas 5 tahun berada di dalam penjara. Azhar merupakan anak sulung dan abang pada emak dan adiknya. Dia sudah insaf apabila masuk ke penjara akibat menjadi gangster. Jadi dia ingin mengubah hidupnya dan ingin berbakti kepada emak dan adiknya. Sebab yang terakhir kenapa kami memilih cerita ini adalah kerana cerita ini dapat menerangkan, dapat memberitahu kepada rakyat-rakyat di Malaysia ini yang menonton cerita ini bahawa cerita ini dapat memberikan moral yang tinggi. Contohnya, Azhar pergi membantu emak dan adiknya ketika mereka dalam kesusahan. Ini dapat membuktikan bahawa cerita ini sangat berkualiti dan bermoral kerana anak yang sanggup menyelamatkan keluarganya daripada kesusahan untuk menyedarkan kepada rakyat Malaysia bahawa keluarga itu amatlah penting untuk diri kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Diul Farhan bin Mahadi. Nombor matrik saya ialah 058794. Saya daripada Fakulti Informatik dan Komputeran. Hari ini saya akan membentangkan karakter dalam cerita Perjalanan Seorang Gangster yang bermula dengan Azhar. Azhar ialah bekas banduan yang dipenjarakan kerana dikhianati oleh kumpulannya sendiri yang didalangi oleh anak tiriknya iaitu Shah.
Azhar ialah seorang gangster yang ingin berubah ke pangkal jalan. Selain itu, ia adalah sahabat kutu gangster iaitu King. Selain itu, Azhar memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga selepas ayahnya meninggalkan keluarga kerana hutang. Seterusnya, Azhar ialah seorang yang sangat mengutamakan keluarga iaitu walaupun dia seorang gangster tetapi tetap menjaga ibunya yang sudah tua. Selain itu, ia juga bersifat baik hati kerana sentiasa mengambil berat pasal kedua adiknya. Yang kedua ialah King. King ialah seorang ketua gangster yang bersahabat baik dengan Azhar yang membantunya menubuhkan kumpulan kongsi gelap, dan King ialah ketua kepada kongsi gelap tersebut. Dia sentiasa dijaga oleh 2 orang pengawal peribadi. Selain itu, King ialah seorang ahli perniagaan yang menjual dadah terbesar di Kuala Lumpur. King mempunyai anak tiri yang bernama Syak. Dia juga mempunyai banyak tempat untuk menjalankan perniagaan seperti menjual dadah, antaranya di kelab malam. Karakter ketiga ialah Man. Man merupakan adik kepada Azhar yang juga seorang ahli gangster. Dia terpengaruh dengan kongsi gelap kerana gilakan duit. Baginya, kemewahan hidup adalah segalanya dan ia beranggapan bahawa ia dapat dicapai dengan menceburi kongsi gelap, dan Man antara orang yang terkuat Syak. Selain itu, Man mempunyai sifat dendam dengan abangnya iaitu Azhar kerana pangkat Azhar yang lebih tinggi. Seterusnya, Man juga mempunyai sifat bertanggungjawab ke atas ibunya dengan sentiasa memberi duit kepada ibunya, walaupun duit yang diperolehi itu ialah duit haram. Yang keempat ialah Syak. Syak sering mencetuskan pergaduhan yang membabitkan kumpulan kongsi gelap yang lain. Syak digeroni oleh polis dan kumpulan kongsi gelap yang lain kerana Syak berada di bawah King. Selain itu, Syak merupakan watak yang jahat yang membentikan kuasa daripada ayah tirinya sendiri kerana dia rela membunuh King demi memperolehi pangkat King. Seterusnya, Syak merekrut Man supaya menyertai dia untuk menjatuhkan King dan Azhar. Yang terakhir ialah Kimi. Kimi merupakan kawan baik lama Azhar. Kimi menyertai kumpulan kongsi gelap yang diketuai oleh Dragon. Kimi ialah seorang yang perhatian kerana telah menolong Azhar ketika Azhar dalam kesusahan. Seterusnya, Kimi juga bersifat bertanggungjawab kerana telah menjemput Azhar keluar dari penjara dan bawa Azhar pulang ke kampung. Konflik untuk filem ini ialah berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan Azhar, tetapi sentiasa dipatahkan oleh ayah tirinya King yang sering membela Azhar yang dianggap sebagai sahabat lama yang sudah banyak berjasa. King kurang senang dengan kerana Syak yang sentiasa mencetuskan perbalahan yang membabitkan kumpulan gelap yang lain. Ini membuatkan hubungan anak beranak ini semakin renggang kerana tamatkan kuasa Syak mula berdendam dengan ayahnya berserta Azhar. Bagi Syak, Azhar lah punca segalanya. Dengan itu, Syak mengarahkan Man untuk menghapuskan abangnya Azhar. Konsep dan tema cerita ini adalah berkaitan dengan gangsterism, yang di mana para gangster telah bersaing untuk merebut dan meluaskan kawasan jagaan mereka. Ia mengisahkan tentang 2 beradik iaitu Azhar dan Man. Azhar berusaha untuk merubah hidup beliau selepas 5 tahun di dalam penjara, manakala Man giat melakukan perkara gangster. Ibu kepada Azhar tidak lagi percaya terhadap beliau sehingga mengaku bahawa Azhar tidak akan berubah. King dan anak buahnya telah mengheret Azhar di dalam hidup gangster kembali apabila Syak menyerang ibu dan adik beliau. Oleh sebab itu, Azhar marah akan perbuatan itu dan tercetuslah perbalahan antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Mamayusri. Ini saya nak bercerita tentang KL Gangster, skrip KL Gangster. Azhar yang baru keluar daripada penjara setelah 5 tahun berada dalam penjara, akhirnya keluar dan insaf akan perbuatannya menjadi gangster. Akan tetapi Syak, iaitu gangster di Kuala Lumpur, tidak berpuas hati dengan Azhar dan dia telah menyuruh anak buahnya untuk pergi menculik emak Azhar dan adik Azhar. Oleh itu, emak dan adik Azhar didera oleh kumpulan Syak.
Azhar tidak mahu berdiam diri dan ingin membantu dan menolong emak dan adiknya, iaitu keluarganya. Oleh itu, Azhar juga membawa anak buahnya untuk menyerang atau menolong adik dan emaknya daripada diculik oleh Syak. Oleh itu, mereka pun bergaduh di sebuah kelab malam yang kepunyaan Syak. Akhirnya Azhar berjaya menumpaskan Syak dan berjaya untuk menyelamatkan emak dan adiknya. Akan tetapi emaknya pula sedang dilawat di hospital dan doktor memberitahu kepada Azhar bahawa emaknya sudah pun lumpuh separuh badan. Azhar dan adiknya menangis terisak-isak, akan tetapi mereka redha akan ketentuan Allah dan dan berjanji akan menjaga emaknya sehingga mereka masih hidup. Akhirnya Syak pun telah insaf akibat pergaduhannya dengan Azhar di kelab malamnya, dan KL Kuala Lumpur berada dalam keadaan yang aman dan damai tanpa gangster-gangster. Sekian daripada saya. Terima kasih.